Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua didik cikgu tahun 2 SK Kuala Ulu 2021. Cikgu harapkan dan didoakan semoga sihat semua dan sihat dari segi kecergasan dan kesihatan. Baik cikgu Muhammad Nordin akan mengajar kamu pada tahun 2021 ini iaitu mata pelajaran pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan iaitu PJ dan PK. Okey. Hari ini apa yang kita nak belajar? Okey, mari kita tengok. Hari ini kita akan belajar bagaimana nak mengenali ruang, kedudukan dan juga mengenali juga membezakan pergerakan mengikut ruang. Juga sedikit berkaitan bagaimana kita mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Jadi, cikgu harap semua anak didik cikgu tahun 2 ada buku teks bersama kamu kerana sesi pembelajaran kita pada pagi ini walaupun menggunakan video, kita menggunakan juga sokongan daripada buku teks kamu. Okey. Sekarang kamu boleh buka muka surat 1, cikgu akan terangkan apa itu ruang. Okey, untuk ruang, dia merupakan adalah antara jarak antara sesuatu ataupun benda. Jadi, kalau jauh jarak antara benda itu, dia akan jadi luas. So, ruangnya adalah luas dan pergerakannya adalah laju. Jadi, bila dia dekat, jarak antara sesuatu ataupun benda itu, dia akan jadi sempit. Bila sempit, ruang itu sempit dan pergerakan menjadi perlahan. Ruang juga melibatkan kawasan tinggi dan juga kawasan rendah. Jadi sila kena pasti ruang di dalam gambar di muka surat 1 dalam buku teks kamu. So kamu tengok sebelah kiri itu sama kan gambar dia. Jadi ini adalah permainan kasut roda yang mana dia melibatkan ruang yang luas. Yang cikgu tanda ni, ini adalah ruang yang luas. Okey. Dan dia juga melibatkan kedudukan yang tinggi. Ini kawasan tinggi. Okey, kawasan yang tinggi. Dan juga dia melibatkan kawasan yang rendah. Okey, rendah dan luas lah. Di mana sempit? Mungkin tak nampak di sini sempit kerana kawasan yang luas ini sesuai dengan permainan kasut roda ini. Maksudnya laju dah. Dia lojor naik ke atas, dia turun. Dia naik ke atas. Ni contoh kamu tengok dia boleh naik ke atas daripada rendah. Dia naik ke tinggi, kedudukan yang tinggi dan ruang dia masih luas. Dia pusing ke sini, dia turun balik daripada tinggi ke rendah. Jadi sebab itu kedudukannya boleh jadi tinggi dan rendah. Dan juga dia melibatkan ruang yang luas dan sempit. Okey. Okey, buka pula muka surat 2, kita tengok gambar yang sama kan, sama sahaja dalam buku teks kamu. So sekarang ni kita tengok ruang yang luas. Mana luas kat sini? Okey, sini kawasan yang sangat luas lah. Kawasan yang boleh dikatakan jarak yang jauh lah. Jarak ini jauh, kawasan ini pun jarak jauh, jadi dia luas. Okey, kawasan sempit pula. Kawasan sempit ini, ini kawasan sempit. Cikgu tunjuk dengan color biru lah. Cikgu tunjuk dengan color biru. Okey, ini adalah kawasan sempit. Kawasan sempit ni. Kenapa dia dikatakan sempit? Cuba kamu bayangkan kalau kita main kasut roda tadi. Seperti tadi. Boleh tak? Tentunya tidak boleh. Tidak boleh laju. Jadi bila dia tak boleh laju, ingat balik, dia mesti kawasan yang sempit. Okey. Mana kawasan tinggi pula? Mari kita tengok kawasan tinggi. Kawasan tinggi, ini berlaku kawasan tinggi, warna purple ni. Okey. Kawasan rendah, itu tinggi Okey, kawasan rendah. Rendah kat mana? Rendah kawasan di bawah ini. Ini kawasan rendah lah. Rendah daripada pentas ini. Baik. Ini muka surat 2. Seterusnya, cuba kamu tengok muka surat 3 pula. Okey, di sinilah kita nak belajar bagaimana pergerakan sesuatu ruang. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama di sini,
Okey, apa yang pertama? Yang pertama tunjuk di sini adalah tinggi dan luas. Apa budak ini buat? Rupanya dia buat aktiviti naik tangga. Jadi tinggi dan luas, tinggi dan luas, tinggi dan luas sesuai pergerakan naik tangga. Dia tinggi dan dia luas. Okey, seterusnya kita tengok nombor 2 di sebelah kanan ini. Tinggi dan sempit. Bagaimana dikatakan tinggi dan sempit? Cuba tengok budak yang baju merah ini. Dia meniti. Dia maksudnya dia mengimbang badan dia di atas jalan yang sempit, iaitu kerusi antara tangga ini. Jadi dia berjalan di ruang yang di kedudukan yang tinggi dan ruang yang sempit. Baik, nombor 3. Tempat ataupun kedudukan yang rendah dan juga sempit. Rupanya ada rendah dan sempit. Okey, apa aktiviti dia? Merangkak di bawah ini. Macam Moha lah, selalu duk berambat dengan adik ke, kan, main hambat-hambat dengan adik masuk bawah meja. Jadi ini adalah salah satu pergerakan merangkak. Okey, kita tengok lagi sebelah sini nombor 4 pula. Okey, nombor 4 ini rendah dan sempit. Apa yang kata rendah dan sempit? Sama juga macam di sini, kan? Okey. Ini adalah pergerakan menyusup. Okey, menyusup. Nampak tak? Kalau kat rumah kita panggil menerak. Tapi sebenarnya menerak itu kalau dia tak bergerak. Sekarang ni dia bergerak daripada belakang ini ke hadapan. Jadi kita namakan dia menyusup. Ni mungkin meja lebih rendah ataupun kerusi lebih rendah, ataupun kita main apa-apa yang melibatkan pergerakan menyusup. Macam askar pergi perang tu, dia bawa senapang, dia menyusup pelan-pelan macam pergerakan binatang seperti ular menyusup. Dia rendah dan sempit. Sempit sebab apa? Sempit sebab rapat kawasan ini. Ni contohnya kun ini rapat, kan? Okey. Cikgu, apa ada ni budak perempuan ni dah buat apa? Okey, kita baca dia buat apa. Saya tak nak menyusup, saya nak melompat. Rupanya dia nak melompat atas kayu ini. Okey, bila dia melompat atas kayu ini, dia dinamakan apa dia murid-murid? Pergerakan melompat. Jadi kedudukan dia apa? Kedudukannya tentulah tinggi. Ini tinggi dan juga sempit. Ni dia sempit. Tinggi dan sempit. Yang ini rendah dan sempit. Tapi rupanya dia ada tinggi dan sempit. Okey. Jadi setakat itu juga sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita tengok pentaksiran. Kamu kerja sekolah lah. Kamu kena buat, pastikan ruang yang ada dalam rumah kamu ataupun tepi-tepi rumah lah. Jangan pergi jauh-jauh pula. Nanti hilang susah. Ataupun zaman PKP ni tak boleh jalan jauh-jauh, kan. So, kena pasti ruang dan juga di tempat dalam rumah dan sekitar tepi rumah kamu sahaja. So, lakukan apa? Lakukan 4 aktiviti yang berasaskan ruang dan rekod di dalam link yang dilampirkan. Cikgu ada bagi dalam mesej tu arahan dan digalakkan menggunakan bantuan orang lebih dewasa dari kamu. Ingat, kamu kena mengamalkan elemen-elemen pengurusan keselamatan diri. Sebab itulah cikgu tulis di sini digalakkan menggunakan bantuan orang lebih dewasa daripada kamu. Okay. Terima kasih semua anak didik cikgu atas usaha yang murni ini. Semoga bermanfaat dan memahami ilmu yang dipelajari pada hari ini. Cikgu nak pesan, jaga solat, banyakkan berdoa agar Allah mempermudahkan menarik balik segala wabak yang ada COVID ini supaya kita dapat berjumpa di padang sekolah nanti dan kita berseronok dengan pendidikan jasmani, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bisyarri sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Sekian, terima kasih. Semoga berjumpa lagi. Saya Cikgu Nordin. Terima kasih. Bye-bye.